Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Termasuk dalam pengajian misteri kematian ataupun alam akhirat, yakni pada perkara para pendosa berharap untuk kembali ke dunia saat sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, hatta iza jaa ahadakumul maut qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzajun ila yaumil yub'atsun. Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Mu'minun. Ayat Quran ni banyak maksudnya. Nah, kita tengok apa Syekh As-Sa'di, ulama tafsir, kata apa. Allah mengkabarkan bahawa kondisi para pendosa serta orang-orang alim saat menghadapi kematian, dia menyesal kerana melihat seperti apa yang tempat dia akan kembali, menyaksikan buruk amal perbuatan yang ia lakukan, sehingga ia mengharap untuk dikembalikan lagi ke dunia, bukan untuk bersenang-senang dan menuruti hawa nafsu seperti yang mereka katakan, agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Amal soleh yang aku tinggalkan di sisi Allah sekali-kali tidak akan kembali ke dunia, dan tidak ada tegang waktu saat Allah menetapkan mereka tidak akan kembali ke dunia lagi. Okey, maut ni tak kira lah orang kafir ke, orang buat dosa ke, orang buat pahala ke. Saat sakaratul maut, bila dah nampak bayang-bayang ke mana perginya, maka dekat situ datang penyesalan. Dan di sinilah ketikanya taubat tak diterima lagi. Sebab tu Fir'aun ketika nak tenggelam, dia pun nak ngucap juga. Kalau lama lagi tenggelam, dia tak nak ngucap. Tapi bila dah datang, nampak apa? Nampak malaikat. Malaikat tu pula datang, dah bagi signal ke mana dia bakal pergi, dengan rupa dan karakter yang datang. Nanti kita akan masuk satu-satulah. Cuma kat sini dia kata apa, orang memang pakat, ya Allah, dah lah, bukan hari ni lah macam tu. Nah, bukan hari ni lah, banyak ni, tolong tangguh sat ke apa ke, beronta-ronta. Lepas tu kadang-kadang tuan-tuan, kita tengok orang-orang yang tak diredai ni, yang kesudahan dia buruk ni, dia macam beronta-ronta tak nak mati. Kadang orang talkinkan dia, bukan talkin dekat kubur tu, yang la ilaha illallah, dia marah. Ada orang baca Quran, dia marah. Orang suruh dia istighfar, dia marah, pasal dia tak boleh terima yang dia tu nak mati. Kenapa dia tak boleh terima? Semua orang tak boleh terima. Tak ada siapa yang tiba-tiba cakap, oh bestnya mati. Tak ada. Semua takut. Pasal dia satu benda yang menakutkan. Kita nak pindah alam ni, tak bawa apa dah, tak bawa apa pun. Jadi memang takut lah. Tetapi ketakutan orang muslimin, orang baik, malaikat bagi reda. Dia bagi kabar gembira. Jadi hati dia ada sikit lah, walaupun risau ke gelisah ke, tetapi tak sama macam orang pendosa yang datangnya memang dah tak ada cerita lain melainkan dia menunggu azab.
Macam tu. Seolah-olah orang yang buat salah, polis dah datang ketuk rumah. Dekat rumah dia mungkin ada barang curi ke, ada ganja ke apa ke. Polis ketuk bagi salam. Apa dia rasa? Dia rasa habis kiamat lah aku. Macam tu. Tak lain tak bukan nak tangkap dia. Tapi kalau datang tu bukan macam tu, boleh cerita lain lagi. Dan dia tak mau. Tetapi tak jadi apa. Kat sini konten dia, ya Tuhanku kata, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Ada ayat lain kata agar aku boleh bersedekah dan beramal soleh. Tak apa. Yang ni kita tengok yang ayat ni dulu. Dia nak buat amal soleh terhadap apa yang dia tinggalkan. Baru teringat semayang, baru teringat puasa, tak ganti, baru teringat tak minta maaf kawan, baru teringat hutang ada tak bayar, baru teringat macam-macam segala masa tu. Jadi wa na'udzubillah, Allah Ta'ala cakap itu apa yang kau sembang saja, takkan jadi lagi lah sampai bila-bila kau akan kembali ke dunia ni. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, kata Allah Ta'ala. Kau boleh cakap je lah, benda ni takkan jadi. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Apa dinding ni namanya? Barzakh. Waraihim barzajun ila yaumil yub'atsun. Barzakh ni maknanya dinding. Ini dalil nak tunjukkan roh takkan boleh balik. Allah yang cakap. Mereka nak balik ke dunia, nak beramal soleh. Allah Ta'ala cakap tak ada. Ini kau punya ayat saja. Di hadapan kau, di hadapan mereka ada dinding. Dinding ini akan ada sampai hari mereka dibangkitkan nak mahsyar nanti. Bermakna tiada, takkan jadi kod mana pun roh boleh kembali. Apa Ustaz tekan ni satu macam? Pasal orang duk puja roh lagi. Orang duk pergi. Apa pemujaan yang ada zaman moden? Dia bukan puja roh tu, panggil roh tu. Dia pi kat kubur tu. Kita pun pi kubur. Orang tua kita, tok nenek kita, pak saudara kita. Tapi kita pergi kubur, kita buat apa? Bagi salam. Dan kita doakan arwah ini, Allah maghfir lahu warhamhu. Allah Ta'ala rahmati roh, rahmati alfir lahu, ampunkan dia. Warhamhu, ampunkan dia, tempatkan tempat dia orang-orang soleh. Apa lagi doa yang baik-baik. Dan kita pun, ya Allah ampunkan dosa aku juga. Itu ibadat. Tetapi masih ada lagi yang pergi kubur, bukan takat tu. Apa dia buat? Minta hajat. Bukan minta kat kubur tu. Dia cakap, aku tak minta kat kubur ni, aku minta kat Allah Ta'ala. Aku minta kat Allah Ta'ala, bila masa aku minta kat kubur ni? Dah tu kenapa kena doa nak bini beranak kena datang kubur ni? Apa signifikannya? Apa kaitannya kau nak berhajat kepada Allah Ta'ala, kau mesti kena main kubur ni? Ni pun ke kubur siapa ni? Kubur tak tahu siapa, dia macam ada wali sikit lah kat sini. Ada wali. Mak hang punya kubur ke? Bukan. Pak saudara ke? Bukan. Habis siapa ni? Dia orang cakap ni orang alim dulu. Okey lah. Hang buat apa kat kubur ni? Doakan dia. Kubur lain saya tak pergi. Dia ni, dia macam ni lah. Orang duk kata, kalau ada hajat apa-apa, kita duduk kat kubur ni, kita selawat. Selawat kat siapa? Selawat kat Nabi. Buat apa kena datang kubur orang ni? Lalas ngaku jugalah. Bukan apa, bila kita datang sini, orang ni orang baik. Jadi kita doa tu nanti dia tolong
pasang internet lagi canggih daripada Unify tu, dia pergi tembak kat Tuhan dia tu. Itu je sebenarnya. Ini apa maksud dia dalam Islam? Tabaruk ataupun tawasul. Boleh tak kepada roh? Allah Ta'ala cakap apa? Dinding duk ada depan dia. Tak boleh. Will never ever happen. Orang yang hidup boleh minta tolong orang yang mati. Orang yang mati, ya harapkan kita tolong dia, ya. Jadi sebenarnya dah terbalik. Patutnya arwah dikubur yang perlukan bantuan orang yang duk hidup kat bumi. Bukan orang yang hidup kat bumi suruh orang yang dah tak ada daya upaya apa-apa, termasuk doa pun dah tak boleh buat. Saya nak tanya, roh boleh doa, ada doa lagi ke roh? Tak ada. Dia dah ambil wuduk lagi? Tak. Dia semayang tak? Tak. Habis minta kat dia buat apa? Aku tak minta kat dia, tapi dia macam ni lah, dia tempat ni bagus. Dia, Nabi cakap, jangan jadikan kuburan tempat ibadat. Semayang pun haram kat kubur. Aku tak semayang, tapi pusing sana, pusing sini, pusing sana. Rupanya nak ambil berkat. Berkat ada kat mana? Berkat lagi. Berkat ni benda gaib ke benda nyata? Nampak tak berkat? Macam botol air ni, nampak tak berkat? Tak nampak. Bila berkat tak nampak, berkat benda gaib. Bila benda gaib, Allah je boleh bagi tahu. Rasul je boleh bagi tahu. Apa tempat yang berkat? Allah bagi tahu. Bulan Ramadan mubarak. Masjidil Haram ada keberkatan. Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Allah sebut. Kubur kawan ni Allah tak sebut. Mana hang nak tahu kubur ada berkat? Dan Nabi SAW cakap, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maknanya benda negatif. Saya bukan nak marah apa, pasal dia boleh jadi syirik. Apa beza kaum kafir yang dia letak berhala, tapi dia cakap bukan berhala ni tolong, dia tolong sampaikan ke Allah Ta'ala je. Apa beza? Dan semua berhala orang kafir adalah orang soleh dia dulu. Cuba tanya balik dia orang, siapa patung-patung ini? Siapa Hercules? Siapa Conan? Siapa Thor? Kaum-kaum lain pun tuan-tuan boleh tanya. Semua pahlawan, orang yang banyak jasa, orang yang baik di kalangan bangsanya. Bila matilah orang ini, dia pun tak pergi kubur. Pasal dia pun tak ada agama, jadi susahlah pergi kubur, jauh. Kita ingat balik rupa dia macam ni, kita lukis. Lukis kadang-kadang jadi dalam bentuk gambar. Tipik kat rumah, sembahyang tengok gambar. Ini kaum kafirun musyrikun. Gambar orang-orang soleh dia. Dia tinggi keliling rumah. Oh ni Tuhan kebun. Ni Tuhan jaga ikan. Ni bisnes punya Tuhan. Ni Tuhan jaga malam. Ni Tuhan jaga siang. Macam-macam lah nama. Siapakah Tuhan-Tuhan ini? Orang-orang soleh di kalangan mereka, orang baik-baik. Dia tak boleh pergi kubur, buat gambar. Mana nak canggih lagi sikit, okey berhala, dia ada 3D. Jadi boh Tuhan kat rumah, tak payah nak berebut. Bila boh kat rumah, satu arwah golongan dia, dah 1000 rumah ada berhala tu dah. Dia tahu berhala tu bukan buat apa-apa, tapi dia minta tolong berhala tu, suruh sampaikan kat Tuhan apa yang dia hajat. Pasal dia cakap dia tak cukup bagus, dia kotor, dia tak baik, dia banyak buat salah, jadi ni orang baik. Dia punya doa direct sampai kat Tuhan, dia pun dah duduk di sisi Tuhan. Apalah salah aku minta tolong kat dia, nanti dia tolong transferkan doa tu kat Tuhan. Allah Ta'ala cakap apa? Dia nak beramal soleh, tak ada dah.
dan ada dinding. Tak boleh. Tak boleh. Tapi orang kafir padanlah buat macam tu pasal dia tak tahu. Yang Muslim kenapa? Kalau dia bubuh berhala, dia dah nampak macam patung. Jadi dia buat trip pergi kubur. Senang macam tu. Itu tuan-tuan, dia ambil berkat. Yang minta terus kat kubur pun ada. Ada student di negara Timur Tengah. Ini depan mata saya dah cakap. Student agama, kalau nak lulus periksa fiqh, subjek fiqh, maka kita orang kena pergi kubur Imam Syafi'i, ambil berkat, esok jawab periksa, insya-Allah okey. Masuk sem kedua, ada fiqh juga. Malas sikit nak pergi kubur Imam Syafi'i, fail subjek tu. Masya Allah. Faham tak saya cakap ni? Boleh syirik ke tak boleh syirik? Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang setara dengan Allah Ta'ala. Awak dah samakan dia dengan Tuhan, masalah. Pergi kubur Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i boleh bangun, tampar muka kau pun tahu. Ini mengaji mana tak tahu. Memang kubur orang tu boleh ziarah, pergilah ziarah. Malaikat ni, katalah selawat Nabi dulu. Dulu kubur Nabi pun ada orang nak korek. Kalau tak letak security, hilang dah jenazah Nabi tu. Berlobang dah kubur Nabi tu. Dulu pada satu zaman, pernah tak silap saya cucu dia jaga. Kalau tak silap lah, Hasan ataupun Husin jaga. Mentadbir menguruskan kubur atuk dia ni. Tak boleh nak kok atas, orang korek lubang gali tu, orang buat terowong dalam tanah nak pergi kubur Nabi tu. Kena kantoi. Dia tanya, apa yang kau korek kubur nak pergi kubur Nabi ni? Bukan dia nak jawab, bukan apa sangat, dia cakap aku nak selawat je. Kau selawat dekat Spain pun boleh sampai. Tak payah sampai nak korek kubur ni. Allah ada para malaikatnya yang sentiasa akan cari siapa yang selawat kat Nabi, kat mana bumi ni berputar, di awan, kat dalam laut, dan malaikat tu akan sampaikan kepada Nabi. Nabi cakap, siapa selawat kat aku, Allah kirimkan malaikat cari orang tu dan sampaikan selawat dia kat aku, walau kat mana pun dia berada. Dan aku doa kat Allah Ta'ala, satu selawat kepadaku, Allah selawat kat orang tu balik 10 kali. Kat mana pun. Tapi isunya sekarang, kubur Nabi dijaga. Kubur Nabi lain, habis. Macam-macam program. Macam-macam program. Kubur Nabi Hud pernah jadi hal. Kubur Imam Syafi'i tu saya cerita lah. Pergi lagi kubur. Hari-hari baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau kami sembah, hanya pada Engkau kami minta tolong. Bohong. Yang buat itulah bohong. Baca Fatihah pun tak guna. Hanya pada Engkau kami sembah, hanya pada Engkau kami minta tolong. Tu minta tolong tu. Ustaz cabut gigi kan pergi jumpa doktor. Ada jumpa Tuhan terus. Itu rasa nak sumbat mikrofon ni dalam mulut dia tu. Minta tolong orang yang hidup boleh. Pasal hukum akal, manusia boleh minta tolong pada perkara gaib, itu tauhid. Kalau apa saja minta tolong pada semua makhluk dalam dunia ni boleh, maka tak wujudlah syirik. Berbomoh pun boleh. Pasal semua memang atas izin Tuhan. Kalau macam tu tak ada salah lah. Sebab tu ada aliran kepercayaan, apa sahaja perbuatan yang akhirnya pergi kepada Allah Ta'ala, semua okey. Ayah Pin dah buat dulu. Kesatuan semua agama. Asalkan objektif you kepada Allah Ta'ala, kau nak ikut jalan highway ke, kau nak duduk kat tepi patung ke, tapi niat kau sama, mana boleh. Nak boleh, yang ni masalah. Satu. Nombor dua, Allah Ta'ala cakap dia ada dinding. Roh takkan boleh tahu apa cerita kita, kita pun tak boleh tahu apa cerita dia.
Sebab tu nanti kita mengaji, roh ni bila mati, dia pergi cari orang yang dah mati dulu. Di kalangan kenalan dia. Pasal dia bawa pindah, transfer ke negeri baru. Contohnya Abu. Abu meninggal semalam. Lepas ke bumi, ada proses nanti kita belajar. Dah lepas dah apa semua, mungkar nangkir apa semua, dia akan dibebaskan. Kalau dia orang soleh, menjadi taman-taman syurga. Abu ni dia merayau. Merayau bukan pergi Sungai Wang ke apa. Di alam sana dia mencari-cari roh-roh yang arwah-arwah yang telah meninggal dulu. Siapa? Bapak dia, atuk dia, mak dia. Dia nak buat apa? Itulah, dah pindah ke negeri baru, cari orang yang dia kenal. Apa dia orang sembang ni? Dia sembang pasal orang yang baru mati. Orang yang, katalah Abu ni jumpa mak dia. Mak dia dah 20 tahun mati sebelum dia. Dia pergi alam sana, saya ambil dua contoh je. Abu jumpa mak, Allah rindu mak, lama tak jumpa, apa khabar, sihat, macam itulah. Apa soalan pertama Abu yang baru pindah? Mak, Mak Long mana? Atuk mana? Dia akan tanya arwah-arwah yang dah pergi dulu. Ni kat sini, ni kat sini, ni kat sini, okey. Yang dah lama mati pula tanya yang baru mati ni. Anak kau macam mana? Cucu aku. Dah besar ke dia? Aku meninggal dulu 20 tahun, dan ni mau kat 40 ke umur dia. Dah kahwin ke? Lepas tu adik-beradik kau yang lain okey ke? Allah, sihat dia. Depa berkongsi kisah. Pasal dia tak tahu. Kalau dia dah tahu apa kita buat hari ni, dia tak payah tanya lah. Dia tak payah tanya, ada duduk makcik mana, duduk tepi tu roh dia. Kalau kita percaya roh ni hidup balik, kita tak beza dengan Buddha. Kalau orang jahat mati jadi binatang, dekat dunia ni balik hidup jadi katak ke, jadi kucing ke. Kalau orang yang baik, dia jadi, adalah tepi-tepi ni tak tahu merata mana. Sebab tu dia minta tolong kat atuk-atuk dia. Dia andaikan atuk dia hidup semula. Tak boleh, kita Islam kita bukan macam tu. Itu satu. Nombor dua saya cakap tadi, roh tak boleh balik. Itu dari sudut gaibnya, dan hakikatnya yang dalam bentuk jasad pun tak boleh. Kadang-kadang ada amalan orang kita dulu-dulu, dia cakap roh balik. Dulu lah, kat kampung-kampung, meninggal nenek dia, tiap-tiap malam Jumaat dia buah pulut kuning. Tanya kenapa buah pulut kuning dalam pinggan ni? Kejap lagi nenek balik. Betul-betul nenek dia datang. Nenek dia pun datang, kita pun biar betul kau cerita ni. Kalau seorang je cakap, testimoni tak kuat. Rupanya sepakat anak beranak semua cakap betul. Dia makan bukan main lagi. Dulu. Pelik lah. Asal tak bawa dia pergi amanah raya sign ke apa? Kalau dia boleh balik baik pergi bank. Settlekan hartanah ke apa kan? Banyak benda tak selesai. Pasal Allah Ta'ala cakap apa? Roh ni nak kembali, nak beramal soleh. Bukan nak tengok cucu dia makan pulut kuning. Tak kena ni dengan dalil agama. Tak kena. Ada juga dengar cerita, nenek betul, dia pesan suruh ngaji, jangan tinggal semayang. Sudah. Nampak macam real je ni. Dan nenek ni pula boleh tahu pula cerita cucu dia A sampai Z. Macam nenek dia lah. Manalah kawan tu tak percaya. Rupanya siapa yang datang itu, itulah qarin, pendamping semasa arwah hidup. Tiada manusia, anak Adam, melainkan diiringi oleh dua qarin. Satu di kalangan jin, satu di kalangan malaikat. Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah engkau juga ke? Ada ni? Ya aku juga ada. Melainkan Allah Ta'ala telah bantu aku dengan qarin jin yang patutnya jahat ni jadi Islam, dan dia hanya suruh aku benda yang baik. Ni semua kita dalam ni ada ni. Dua pendamping, malaikat dan jin. Jin yang suruh buat benda jahat. Jadi semua ada saka. Tak usah nak action. Mati kita dia cabut lah.
Tapi kadang-kadang ada orang ni beramal benda pelik-pelik, mati dia pun dia rasa rindu, dia balik-balik. Dan dia balik rumah, dia jadilah macam nenek itu balik. Dan dia boleh cerita A sampai Z pasal dia duduk kat nenek tu sepanjang hidup. Apa favourite nenek tu makan, dia tahu. Inilah penipuan jin-jin kafir yang nak menyesatkan anak cucu kepada orang yang mengamalkan sesuatu supaya benda ni diwaris. Cuba suruh dia mengucap, try tengok. Yang peliknya balik rumah, makan dia tahu, semayang tak nak. Jadi tak dulu? Jadi. Bentuk yang seterusnya datang dalam bentuk roh pula. Dia masuk pula dalam badan orang. Ini selalu jadi dekat tukang obat yang dipanggil bomoh. Kadang-kadang kalau pakai songkok jadi ustaz juga, tak pasal-pasal. Macam mana dia berubat? Duduk diam-diam, tengok sana, tengok sini, tengok sana, tengok sini, tahu-tahu Assalamualaikum. Dah jadi orang lain pula dah. Waalaikumsalam, kita jawab. Saya Datuk Laksamana Hantuah. Sudah. Hantuah mari kan? Kita pun dah buka silat pula. Hantuah. Apa masalah hajat anak ni? Ni sakit sikit lah, apa tak boleh nak telan ke apa ke. Dua perempuan dia pun bersilat apa semua, elok. Lepas tu dia pun menggelitik sikit lebih kurang. Yang bomoh tadi pun pejam mata sat, buka mata balik. Assalamualaikum. Apa tadi jadi? Okey. Tok tadi hantuah dah datang dik. Garang lah dia. Dia bengih. Ya, hantuah datang. Dah elok tak ni? Dah elok dah. Elok. Itu apa yang masuk tu? Pasal kalau tak mengaji bab roh ni betul-betul, roh tolong kat kubur, roh balik rumah, roh duk masuk dalam badan orang. Bila nak selesai masalah ni? Bila nak selesai kaum bangsa kita ni dah tak ada beza dengan bangsa lain. Dia orang pun percaya roh-roh ni semua duk ada lagi. Habislah cerita. Kadang-kadang Syekh Qadir Jalani berubat pejam mata. Ana Syekh Abdul Qadir Jalani. Tak pasal-pasal ulama tu kena jual nama. Pernah satu kes Syekh Abdul Qadir Jalani datang. Budak Arab ni cakap Arab dengan kawan tu. Diam. Rupanya Syekh Abdul Qadir Jalani kena cakap Melayu. Tara tu pun percaya juga. Mampus tuan-tuan macam ni. Depan mata saya, P. Ramlee pun dah datang. Duduk dalam bomoh tu, saya Tan Sri P. Ramlee. Saya pun silap tak suruh dia dendam perantau satu ke apa nak dengar kan. Macam mana otak saya pun boleh lupa. Kita pun, P. Ramlee ni. Patutnya kita dengar malam bulan di real lah sikit kan. Kalau hantuah datang tadi naklah tanya macam mana tuan kubur kat mana, orang semua cari ni. Ataupun tuan duduk kejap, saya pergi Arkib Negara ke Jabatan Arkeologi ke, pergi interview tengok dapat 2-3 juta juga. Hantuah ni jangan main-main. Hantuah ni semua orang nak tahu story dia ni. Ataupun saya ambil video set, Datuk Laksamana, kita dapati Datuk hilang, tak tahu pergi mana ni, dengan puteri mana ke tak tahu. Kubur tuan pun tak tahu mana. So cuba cerita sikit yang ujung-ujung tu. Mati kat mana? Mampus tuan-tuan, dia tak jawab. Pasal dia temberang ni. Syekh Abdul Qadir Jalani cakap Arab pun tak tahu. Syekh Abdul Qadir Jalani orang Arab. Ulama mazhab Hanbali. Tara ni pun orang kena cong. Dia tak tahu siapa masuk tu? Jin lah masuk. Jin lah masuk. Lepas tu macam mana boleh baik pula sakit orang ni? Pasal jin juga yang buat. Jin duk buat orang tu sakit, jin duk bagi baik orang tu sakit. Tapi bersyarat lah. Apa syarat dia? Adalah kena ambil bunga ni ke, duk bakar benda ni, pusing satu rumah ke, buat benda syirik, dia lari je. Dah bayar cengkeram. Seumpama something,
minta duit perlindungan. Samsing minta duit perlindungan. Jin minta kesyirikan. Supaya dia tak mau ganggu anak Adam. Pernah kes seumpama ni. Tak silap saya, sahabat Nabi dia pakai gelang benang kat tangan. Isteri dia ke sahabat dia, saya tak berapa ingat. Nabi tegur, ni apa ikat-ikat kat tangan ni? Ni aku tadi ada sakit mata. Aku jumpa tabib ni. Tabib ni doktor lah, tukang ubat. Dekat bandar sana, dia bagi aku benda ni. Aku pakai, mata aku elok. Nabi cakap, buang sah. Syaitan, bila kau pakai benda ni, dia tak cocok. Kalau kau buka, dia cocok mata kau. Memang dia saja create benda tu, dan dia hilangkan benda tu agar kita bergantung kepada benda. Sebab tu orang suka jumpa bomoh. Kalau jumpa saya, kena bebel. Ustaz, saya punya rumah Ustaz, tak tahu apa benda datang lah, terbang lah, ada cakar kat dinding lah, barang habis lah, terbakar lah. Ya ke? Ya. Kalau jumpa saya, tuan macam mana semayang kat rumah, okey? Boleh lah Ustaz, adalah. Adalah ni dah tak lah ni. Adalah, boleh lah ada. Nak kata rajin sangat tu tak lah. Boleh ngaji Quran tak? Boleh lah. Malam ni baca surah Baqarah kat tengah-tengah rumah. Pasal Nabi SAW kata apa? Barang siapa baca surah Baqarah, syaitan tak masuk 3 hari 3 malam. Boleh tak amal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 pagi 100 petang. Zikir Nabi cakap apa? Akan dihapuskan banyak keburukan, diangkat kebaikan, dan syaitan takkan kacau orang yang baca macam ni. Bila kita bagi 2-3 tip macam ni, dia kira nak jumpa bomoh lah, ni merepek punya ustaz, dia suruh aku pula buat. Habis tu, siapa yang nak buat? Saya nak buat. Syaitan bukan kacau saya. Dia kalau boleh, ustaz macam ni, ustaz apa, ambil cincin ke apa, kau tiup satu, saya pakai, dia satu syaitan pun tak kacau. Boleh, bila kau jadi syaitan juga. Dia kalau boleh nak macam tu je. Cuba tiup sikit dekat minyak senyonyong ni. Tiup ke apa ke, cuba kita saya pakai, syaitan semua tak lari. Lari lah. Kalau ada macam tu, satu botol tu boleh jual 4 juta tuan-tuan. Masuk syurga semua orang. Calik tak ada, syaitan kacau dah. Nabi pun diganggu. Syaitan jadi tentera. Geng Abu Jahal nak perang dengan Nabi. Nabi Adam pun duk kena hasut sampai turun kat bumi. Biiznillah. Hang tahu-tahu nak pakai minyak calik, dia tak kacau hang. Apa punya merepek. Dan dia dah dapat endorsement, dia akan kacau sampai akhirat. Itu Tuhan dah luluskan dia punya permintaan. Cuma serah balik kepada Allah Ta'ala. Bila balik je, bayar berapa ustaz? Tak ada bayar-bayar lah, jumpa saya. Ikhlas hati je. Okay. Balik tu, tak boleh pakai ni. Dia suruh aku pakai seluar panjang pula. Dia pakai seluar pendek. Dia suruh aku berhenti rokok lah. Dia suruh aku ngaji pula lah. Aku bayar. Dia suruh dia halau hantu. Bila engkau sendiri menjadi hantu, macam mana aku nak halau hantu tu? Pasal hantu tu lah awak yang hantu. Tuan, satu hari anak kita datang. Anak kita bukan datang, kawan anak kita datang. You all just imagine, kawan anak kita datang, yang kita pun tak kenal. Pakcik, Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Korang ni siapa ni? Ni kawan anak pakcik. Okey. Apa masalah dia? Dia nak minta RM10. Apa sebab dia tak nak cakap dengan aku? Dia cakap dia ada buat salah dengan pakcik. Dia takut. Rasa-rasa saya bagi tak? Kita bagi tak ada RM10 tu? Aku beranak dengan kau. Kau ada salah dengan aku. Kau boleh kirim orang cakap untuk bagi pihak kau kepada aku. Mana anak aku sekarang? Tak kisah besar mana salah kau. Kalau kau nak apa-apa dengan aku, tolong cakap dengan aku terus, boleh tak?
Hina ke aku ni sampai nak kena suruh orang lain cakap? Betapa kita teruknya bila kita ada masalah dengan Allah Ta'ala, kita suruh orang cakap. Pergi jumpa ustaz, suruh ustaz cakap. Itu maksud dia. Saya nak cakap dengan orang macam mana? Dia kena kacau hantu, separuh jadi zombie. Suruh saya cakap kat Tuhan, suruh saya doa. Saya boleh doa, tapi awak bila nak berubah? Bila nak semayang? Kalau awak ada problem dengan Tuhan, awak minta dengan Tuhan. Bukan cari orang, bayar orang untuk minta tolong kat Tuhan. Tuhan bukan pak saudara kita boleh rasuah. Pak saudara pun tak boleh rasuah. Saya ni tak berapa baik. Haji ni baik ni, dia selalu semayang ni. Bagi RM50 kat dia. Kau pergi jumpa Tuhan set, nanti doa semayang hajat bagi aku lulus. Boleh? Saya bayar tuan-tuan. Haji ni 50, haji ni 50. Lepas maghrib kan kita doa sikit lah bagi saya sihat. Saya tak semayang, seluar pendek duk pakai lagi. Rokok gudang garam 3 kotak sehari. Semayang zuhur sampai maghrib apa pun tak buat. Ngaji Quran pun tak nak. Boleh? Itulah tak faham. Bila kita cakap kat orang hantu kacau kau, pasal dia boleh kacau kau. Habis ustaz tak boleh tolong. Saya boleh tolong, tapi yang paling besar kena tolong diri ialah awak. Saya baru ni saya kat masjid, doktor datang jumpa saya. Doktor ni ada banyak tuan-tuan, bukan doktor perubatannya, doktor macam-macam doktor lah. Dia ada masalah, tapi doktor ni bagus, senang faham, orang Islam. Saya cakap saya boleh tolong sikit-sikit, pasal saya cuit lah sikit, dah nak bertukar jadi sesuatu benda lain lah, maknanya ada gangguan lah. Jadi saya cakap, doktor, kalau saya jampi, benda ni selesai kat sini je. Mungkinlah sejam 2 jam ni doktor akan lega, doktor keluar daripada masjid ni tak ada masalah, tapi kat rumah saya tak boleh jaga. Esok dekat tempat kerja, dekat pasar raya, saya bukan boleh halang. Syaitan bukan satu. Dia diam, dia faham. Jadi macam mana saya nak buat? Doktor jaga diri doktor sendiri. Ini amalan hadis Nabi yang mana kalau buat syaitan tak kacau, percayalah. Saya tak boleh buatkan. Kalau awak baca pagi 3 kul, petang 3 kul, saya tak boleh bacakan pasal yang terganggu awak. Doa makan, doa masuk bilik, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wa khaba'is. Ya Allah, lindungilah aku daripada syaitan jahat, syaitan jantan, syaitan betina. Nak masuk bilik air. Boleh ke saya datang, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wa ya Allah, lindungilah kawan tu saat lagi dia nak masuk dalam bilik air. Tak boleh. Sendiri kena buat. Sendiri kena buat. Saya boleh tolong. Tuan-tuan pun tahu benda ni. Kalau jumpa doktor ada kencing manis, doktor tolong berapa minit? Setengah jam konsult, bagi ubat kencing manis, Mekomin ke, Pomin ke, insulin ke apa ke, bungkus, bayar 100 lebih. Kat rumah kita kena jaga kita sendiri. Takkan dia juga nak, teh ni bos, bubuh setengah sudu gula je. Jenuh lah 24 jam. Jadi pesakit sendiri kena jaga diri sendiri. Termasuklah sakit yang melibatkan gangguan jin. Ini nak suruh orang duk tiup kepala dia. Ini masalah. Jadi dalam bab roh, ayat Quran ni dah cerita arwah, siapa-siapa yang mati sibuk nak datang dunia balik, bukan nak makan pulut kuning. Sibuk nak datang dunia balik, bukan nak jadi macam Laksamana hantu duk meresap dalam bomoh tu, nak pergi berubat orang sakit gigi pula. Pelik tu. Bomoh boleh panggil roh-roh ni, dah masuk hantuah kata, pergi baik gaut kawan tu. Tak ada kerja lain yang hantuah nak buat. Kalaupun hantuah lah. Tak boleh tuan-tuan. Tapi yang saya sedih, benda ni jadi depan mata oleh kaum saya sendiri yang beragama Islam. Lepas tu saya kena cakap, yang percaya kubur boleh tolong orang kita, yang percaya roh boleh datang balik dalam bentuk jasad tu, nenek datang balik orang kita,
yang roh boleh meresap dalam tok bomoh orang kita. Jadi berubahlah. Pasal Allah Ta'ala cakap apa? Ada dinding barzah di depannya dan akan berjumpa balik kita dekat mahsyar nanti, masa hari perbicaraan. Itu saja. Itu saja. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli Surah Al-Qadar. Turun malaikat, tanazzalul malaikatu warruh, dan roh. Itu yang orang kita dulu-dulu ingat, roh balik malam 7 liku. Pasal ayat tu ayat Lailatul Qadar. Turun malaikat, tanazzalul malaikatu warruh, dan roh. Dia pasang panjut, tahu panjut? Ke orang panggil pelita? Sama lah tak? Pasang panjut, cantik punya tarik daripada ujung kampung sampai pergi pintu rumah dia. Pasal apa? Jadi malaikat tak jumpa rumah. Malaikat tak jumpa rumah satu. Roh ni. Dalam Quran sebut roh ni. Maknanya roh pak saudara, atuk dia apa semua nak balik tu. Malam Lailatul Qadar tu. Jadi dia pasang cantik punya lampu. Kita pun pasang lampu raya, tapi tak adalah percaya benda macam tu. Roh yang dimasukkan dalam surah ni apa? Rohil Kudus Jibril alaihissalam. Bukan roh orang yang meninggal. Roh ni ada banyak kata ganti nama. Quran pun dipanggil roh, Jibril pun dipanggil roh, roh pun dipanggil roh. Kena tengok ayat. Jadi orang tua-tua dulu tak apalah, dia takat ilmu dia takat tu. Kita pun duk ingat macam tu juga. Tak boleh lah. Orang tua dulu biar orang tua dulu. Dia tak tahu kan. Jadi malam 7 liku tu pun dia bukan roh yang balik. Dah tak boleh takbir pula. Kalau nak training takbir raya nanti pakcik dengar, arwah dengar, nangis tu. Allah Ta'ala cakap dia bukan nak kembali kat dunia ni, nak Aidil Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau diam. Kau jangan takbir raya bukan pada takbir raya tu. Pasal arwah nangis ni. Pernah dengar? Oh, tak pernah dengar, tuan-tuan kira okey ya. Tak boleh. Takbir, you don't buat pasal. Kalau bukan hari raya, jangan takbir. Walaupun sehari sebelum raya. Kita katalah 2 hari sebelum raya tu kita dah excited dah. Kita pun dah takbir seorang-seorang kat rumah. Orang tua-tua dulu memang marah tau. Shh. Apa nangis orang dalam kubur ni? Hang yang nangis, dia dah tak ada nangis dah. Nangis pula orang dalam kubur pula. Orang dalam kubur tu, sebab itu dia tak pandai takbir sampai sudah. Pukul apa dah tuan-tuan? Saya tak bawa jam ni. 2 minit. Sampai sudah tak takbir. Tak belajar takbir. Jadi yang takbir tiap-tiap raya, Tok Bilal, Tok Imam, Tok Noja tu. Dengan muka orang yang lepas dia. Pasal dia yang sanggup belajar. Pasal apa tak boleh belajar? Pasal kalau belajar nanti arwah nangis. Bila takbir tang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, sampai situ okey. Yang panjang tu semua orang dah tak tahu. Pasal jarang praktik, pasal nanti arwah nangis. Jadi macam mana? Tak takbir lah waktu lain. Padahal takbir macam contohnya 10 Zulhijjah dulu, 10, 11, 12, 13 boleh takbir hari-hari. Tak kira waktu. Lepas semayang boleh, semayang sendiri boleh. Tunggu imam ikut ramai-ramai. Okey lah, tapi tak boleh buat sendiri. Pasal tak belajar. Lepas tu takbir pun jadi lintang bukang. Azan. Sini azan ke terus kan? Azan kejap Azan kejap. Saya pun tak boleh lama tuan-tuan. Isteri saya demam, anak demam, saya baru balik. Dia tak habis demam ke ni. Yang ni pun baru keluar asrama demam. Demam yang bukan COVID, dia test. Tapi dia boleh kena satu rumah melirik tu. Demam apa tak tahulah. Ni nak bawa pergi klinik sekejap. Saya cakap dia, saya dah janji ngajar sini.
Di lepas azan sekarang saya sambung sikit je, lepas tu kita tutup lah insyaAllah. Allahumma rabb hazihi da'wati tammati wassalati qaimati Muhammadin wasilata wal fadilah ba'd maqam mahmud al-aziz. Baik, kita sambung sikit lagi. Bagi orang boleh ambil wuduk, yang nak ke tandas boleh ke tandas, yang baru dengar azan di rumah boleh bertolak. Lebih kurang 5 minit nanti kita berhenti insyaAllah. Sampai bila gerangan semua amal buruk kita ni nak berakhir? Kemana gerangan kesungguhan itu? Sampai bila anda terus bercanda? Ni bahasa ulama' ni dia macam sastra sikit. Hari-hari akan berlalu, waktu akan pergi. Selanjutnya tiba masa jasad ini akan usang ditelan cacing. Jasad ini akan menjadi santapan cacing pada hari, pagi dan petang. Dengan ikat pinggang tanah, tandanya tiada pernah hilang dan pergi. Setelah itu Munkar dan Nakir tiba, seperti dijelaskan dalam hadis sahih. Berapa banyak orang yang melawan namun kalah? Berapa banyak orang yang maju berperang tanpa senjata? Berapa banyak orang yang disibukkan oleh pujian dan atau celaan,
menangis ataupun berteriak, namun ketika dikatakan kepadanya berharaplah, saat itu mereka memilih kembali ke dunia seperti yang mereka usulkan. Bagaimana bisa kembali ke dunia? Apakah burung yang patah sayapnya boleh lagi terbang? Tak boleh. Bila dah mati, kata Allah Ta'ala, orang sibuk nak hidup sekejap, nak hidup sekejap. Bila tengah ada ni, inilah ayat Quran ni cerita, roh nanti dah tak boleh nak buat apa-apa. Sebelum kita jadi roh saja, yang masih ada jasad yang Tuhan bagi lagi ambil wuduk ni, yang masih lagi jantung ada, boleh bernafas ni, buatlah apa yang patut. Taubat ni tuan-tuan, jangan tunggu dosa. Sesungguhnya Nabi SAW bertaubat 70 ke 100 kali sehari, Nabi yang tak ada dosa. Malam-malam nak tidur istighfar je. Astaghfirullah, saya ampunkan dosa aku ya Allah, jahat aku ni. Kalaulah dicabut nyawa, tak tahu pergi mana tak tahu. Macam ni tuan-tuan. Ni penutup. Kita kan digemparkan. Saya cakap benda ni banyak tempat lain. Mungkin orang yang dalam video ni boleh tengok benda ni berulang-ulang saya cakap. Tengok baru-baru ni negara digemparkan dengan orang muslimin cerca Tuhan sendiri, cerca Nabi sendiri. Kalau benda ni orang kafir buat, iyalah orang kafir. Tapi orang Islam, kenapa boleh buat? Sebab kesalahan ni sangat besar. Tak kala dikatakan Isa tu anak Allah Ta'ala, Arash dah bergegar dah. Itu baru dia cakap Isa tu anak Tuhan, belum dia maki Tuhan lagi. Kalau kita cakap Allah ada anak, itu pun dah bergegar. Bumi ni boleh nak jadi hancur. Apa kata kalau kita maki Tuhan pula? Ini bukan kecil punya hal. Maki Nabi. Jahat-jahat orang dulu-dulu, kita belum pernah tengok lagi orang tergamak untuk mencerca Nabi maupun Allah Ta'ala. Pernah dengar tak orang jahat-jahat dulu buat macam ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada kita pernah lintas. Dia mabuk ketum ke, mabuk ubat nyamuk ke, steam petrol ke? Steam petrol tu orang kampung je tahu. Buka tangki motor sedut pun boleh mabuk juga. Baik cucuh lighter begitu bakar terus ya. Ada lagi satu level tinggi punya stone, steam tek lembu. Baru tek lembu tu jatuh daripada lembu, serekup, sedut, senapeh sedalam-dalamnya. Lepas tu mabuk. Memanglah mabuk cium tai. Lembu pun cakap, aku binatang ke ni? Binatang. So, manusia, dia boleh jadi semulia-mulia, lebih tinggi darjat daripada malaikat. Tapi dia boleh sehina-hina daripada binatang maupun iblis sendiri. Saya cakap satulah, iblis pernah maki Allah Ta'ala? Tak pernah tu, takut dia. Kalau tuan buka Quran, buka hadis, tak akan jumpa satu perkataan yang iblis pernah cerca Allah Ta'ala. Tak berani dia nak cerca. Satu. Orang berani buat. Iblis pernah syirik ke tak? Menduakan Allah Ta'ala? Tak pernah. Manusia boleh buat 2-3 Tuhan. Iblis tak. Dia suruh orang sembah banyak Tuhan, tapi dia sendiri tak buat. Tengok jahat Nombor 3 saya nak tanya. Masa di syurga dulu, ketika hasut Adam apa semua, Iblis ni sebelum disuruh sujud ke Adam, dia ada problem apa dengan Allah Ta'ala? Kalau Tuhan suruh apa pun, Iblis buat. Apa saja. Dia ahli ibadah. Tapi dia tak boleh terima sujud ke Adam je. Saya nak tanya, Iblis tinggal sembahyang? Dulu. Tak. Dia tak engkar Allah Ta'ala pada peribadatan kepada Allah Ta'ala, tapi dia engkar apabila dia sujud pada Adam. Saya nak tanya orang, disuruh sembah orang ke disuruh sembah Tuhan? Manusia disuruh sembah Allah, tapi dia tak nak. Kalau syaitan cakap dengan kita esok akhirat,
Engkau tahu tak aku tak nak sembah Adam. Tapi engkau punya teruk, Allah kau tak nak sembah. Siapa lagi kedebih? Orang boleh maki Tuhan, Iblis tak buat gitu. Orang boleh buat syirik, Iblis tak syirik. Tetapi kita tak cakaplah Iblis baik. Kerana engkar, dia takbur, arba wastakbar wa kana minal kafirin. Takbur, tetapi nak kata apa, jaga-jaga orang nak menghadap Allah Ta'ala. Kerana kalau tak ada rahmat Allah Ta'ala, dosa kita ni sepanjang hari, sepanjang tahun cukup banyak. Itulah Ramadan, masa Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi ma qama lailatul qadr. Masa Ramadan, barang siapa solat dalam bulan Ramadan, puasa, barang siapa solat malam, barang siapa solat maqama lailatul qadr, ghufira lahu, dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu, dihapuskan dosa telah lalu. Antara solat fardu dengan solat fardu penghapus dosa, antara Jumaat dengan Jumaat penghapus dosa, antara Ramadan dengan Ramadan penghapus dosa. Hapus. Pergi tengok jenazah, solat jenazah, pergi teman dia sampai kubur, dapat 2 gunung Uhud, 2 kirat lebih kurang. Salah satu kita ikut dapat 1 kirat. Semua nak bagi pahala banyak, nak hapus dosa. Ambil wuduk, gugur dosa. Kata Nabi SAW pada Abu Hurairah, kau tengok rumah kau depan ni kalau ada sungai, kau bayangkan kau celup 5 kali sehari, ada tak lagi kotoran? Itulah solat 5 waktu, amak kamakal. Lebih kurang itulah saya pendekkan. Kalau Tuhan tak bagi benefit ini kat manusia, yang ini umat Muhammad, jam kereng habis tuan-tuan. Kalau kira dosa kita. Tetapi ingatlah, pintu taubat Allah sentiasa terbuka selama mana nyawa tak sampai kerongkong. Tadi semua Tuhan tak terima pasal semua nak mengucap, bila semua nak bertaubat bila dah nampak malaikat, bila nyawa dah sampai ke halkum, tu dah tak boleh terima. Sebab tu jangan putus asa. Ada orang, hadis keempat dalam hadis 40 Imam Nawawi, ada orang beramal dengan amalan ahli neraka, di hujung-hujungnya dia beramal dengan ahli syurga, maka dia masuk syurga. Jangan putus asa dengan diri kita sendiri, jangan putus asa dengan orang keliling kita. Dia jahat kok mana pun, cakap kat dia, sebelum mati masih ada masa lagi. Masih ada masa lagi. Beza kita dengan Iblis satu perkara saja. Dua-dua makhluk dicerita dalam 8 tempat dalam Quran. Iblis dengan Adam ni, pertembungan ni, turun ke bumi ni. Adam ada buat silap, Iblis juga buat silap. Dua-dua dari syurga, dua-dua kena turun. Iblis kena turun, atuk kita Adam pun kena turun. Tapi apa beza antara dua ni? Dua-dua buat dosa ni, Tuhan nak tunjuk ni. Iblis buat dosa, Adam pun buat dosa, buat silap. Apa beza atuk kita dengan Iblis? Iblis buat dosa, dia tak nak taubat. Tetapi Adam buat silap, dia taubat. Sebab tu ketika kita sujud sahwi, Nabi tak suruh ulang semayang. Kalau tak cukup, tambah 1 sujud sahwi. Kalau rasa terlebih, sujud sahwi. Apa syaitan cakap bila nampak orang sujud sahwi? Celakalah aku. Anak Adam dia suruh sujud, dia sujud, aku enggan. Beza kita dengan Iblis tak ada banyak. Dia mukallaf, kita mukallaf. Tetapi beza perangai Iblis, dia tak nak taubat, dia takbur. Jadi jangan jadi macam tu. Kita buat salah, mesti ada salah, tak banyak kecil. Kita bukan maksum, tapi Allah buka ruang tu, insya-Allah. Saya mohon maaf tuan-tuan, saya tak berapa stable sikit ini suara pun, tapi tengok macam okey je. Tak okey juga ni, nak shoot pergi klinik, family pun dah tumbang sorang-sorang demam. Tapi tak ada covid dah, test dah. Kalau tidak, tak boleh ngajar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.